Assalamualaikum, apa khabar semua? Pagi ni Kak Nur nak share sedikit mengenai buah tropikal iaitu nanas ataupun nanas. Kak Nur memang dah lama amalkan nanas ni khususnya untuk mengurangkan sakit-sakit sendi Kak Nur lah. Dan Kak Nur pernah share dalam channel Kak Nur ni dia masak-masak mengenai perkara tu. Biasanya nanas Kak Nur buat jus ataupun Kak Nur makan begitu sahajalah. Ataupun dalam sayur-sayur pun boleh. Dan pendek kata, nanas ni kawan karib Kak Nur lah. Jadi Kak Nur nak kongsi sikit lagi mengenai khasiat nanas ni. Sebagaimana yang dipetik daripada laman Facebook seorang doktor iaitu Dr. Rizal Abu Bakar. Menurut beliau, nanas adalah superfood dan kalau kita Google mana-mana pun memanglah nanas diakui sebagai superfood dan ia mengandungi vitamin C yang tinggi. Dan superfood ni penting untuk hampir keseluruhan tubuh badan kita lah. Dan kalau kita mampu, kita ambil lah setiap hari. Dan vitamin C yang Kak Nur kata tadi, penting untuk hapuskan lendir, kahak, legakan sinus ataupun resdung. Dan berdasarkan kajian University of Maryland Medical Center, vitamin yang ada pada nanas ataupun nanas mencantikkan kulit. Itu menurut Dr. Rizal. Yang paling menarik, nanas ada bromelain. Dalam nanas tu ada bromelain iaitu nutrisi yang menghilangkan keradangan dengan izin Allah lah. Dan juga boleh mengecilkan tumor serta boleh meredakan sakit-sakit sendi ataupun osteoarthritis bagi orang-orang yang tua ataupun yang berumur lah. Dan macam-macam lah khasiat nanas ni. Dan menurut Dr. Rizal Abu Bakar, nanas juga boleh menurunkan berat badan. Bromelain juga disebut antara bahan yang boleh menurunkan berat badan kita. Menurut eksperimental neurologi, bromelain boleh menghalang berlakunya Alzheimer. Ini mengenai kes-kes orang yang dah berusia yang lupa ingatan dia lah. Jika kita nak elak daripada pelupa, makanlah nanas. Nutrisi lain ialah manganis yang ada pada nanas, iaitu penting untuk otak kita. Manganis juga membekalkan tenaga pada sel-sel otak dan nanas juga membekalkan tiamin, iaitu untuk tukarkan karbo, lemak, protein kepada energi tubuh badan kita. Jadi nanas juga disebut sebagai anti-stres. Menurut Mingguan Wanita, nanas juga bagus untuk kaum hawa, kaum wanita lah. Iaitu baik untuk membentukkan tulang yang kuat dan gabungan beberapa mineral yang lain dikatakan dapat mengelakkan osteoporosis ataupun sakit-sakit tulang sendi lah. Ia juga melawan penuaan dan penyakit dengan melindungi sel-sel tubuh kita. Bromelain juga bertindak mengurangkan risiko pengumpalan darah ataupun dengan kata lain, nanas berupaya mencairkan darah dan mengurangkan risiko sakit jantung dengan izin Allah. Kandungan bromelain dalam nanas juga digunakan untuk melembutkan daging dalam masakan kita lah. Membantu menyembuhkan luka-luka terbakar. Kandungan vitamin dalam nanas bagus untuk kesuburan lelaki dan wanita. Ianya bebas lemak dan kolesterol. Selain rendah kandungan sodium. Kandungan gula di dalamnya hanyalah 16 gram bagi secawan. Kak Nur nak petik juga daripada akhbar Sinar Harian mengenai khasiat nanas ini.
Nanas berupaya melawan radikal bebas yang menyebabkan banyak gangguan pada kulit dan juga organ-organ dalaman kita jika kita sentiasa amalkanlah, dan mengekalkan kesihatan jantung sebagaimana yang Kak Nur katakan tadi. Kandungan kalium dalam nanas dapat mengimbangi kandungan air dalam badan dan mengurangkan risiko hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Seterusnya, kebaikan nanas. Nanas membantu mengurangkan lemak dalam badan kita lah. Dengan cara gula semula jadi mencetuskan pembakaran lemak dalam badan kita. Dan nanas juga dikatakan boleh meningkatkan ketahanan badan. Vitamin C dalam nanas, bagaimana yang Kak Nur maklumkan tadi, memang tinggi, dan kandungan antioksidan dalam nanas juga boleh membolehkan tubuh sentiasa berjaga-jaga terhadap serangan bakteria, serangan kulat dan juga virus. InsyaAllah jika kita sentiasa amalkan, yang penting kita sentiasalah amalkan mengambil ataupun memakan nanas ini untuk kesihatan tubuh badan kita. Macam-macam lah jika kita renung, dan memang Kak Nur sentiasa amalkan insya-Allah nanas ini untuk tujuan mengurangkan sakit-sakit sendi-sendi, sakit lutut Kak Nur. Dan alhamdulillah setakat yang Kak Nur amalkan dah 98% lah. Kak Nur sudah pulih 98%. Tapi jika kita tinggalkan daripada memakan nanas, dia adalah datang sikit-sikit lagi sakit-sakit tu. Dan jika kita kurang rehat, sakit-sakit tu ada lagi. Cuma jika kita meneruskan makan nanas, insya-Allah sakit-sakit tu, sakit-sakit lutut dan juga sakit-sakit sendi akan hilang. Dan kita boleh mengambil dengan cara meminum jusnya dan juga memakan begitu sajalah. Khasiat nanas yang tinggi ni, dan juga Kak Nur sentiasa mengambil nanas untuk kesihatan Kak Nur, mendorongkan Kak Nur untuk turut menanam nanas. Ini kebun Kak Nur, dan Kak Nur pilih nanas jenis MD2 yang dikatakan manis, dan juga khasiat vitamin C dia 4 kali lebih tinggi berbanding dengan nanas-nanas lain. Nanas lain juga Kak Nur tanam ya. Jom tengok Kak Nur tanam nanas. Okey, kita tanam. Hari tu Kak Nur beli, kalau tak silap 2,5. Nak tanam nanas MD2 atas tanah pula. Ni sebenarnya Kak Nur tanam dalam polybag hari tu. Tanam dalam polybag, dah berakar dah. Tu berakar dah. Tapi sebab orang kata nanas ni kalau nak tanam dalam polybag dia kena bubuh tanah ke. Jadi tu dah tu berakar. Jadi Kak Nur pun was-was lah, takut tak jadi tanam dalam polybag. Sebab Kak Nur tak cukup tanah, tak ada tanah lah mana. Jadi Kak Nur cuba tanam atas tanah lah pula. Takut dalam polybag tak jadi ke. Kita bubuh situ. Tengok lagu mana. Okey, kita tanam atas tanah. So, benih ni lah. Beli dengan saya beli dengan orang juga. Okey, kita bubuh lah. Gini. Lepas tu kita kemas-kemas lah. Nak tengok hasil dia lagu mana. Nanas MD2. Orang kata dia kena baju ni. Baju organik tak apa jadi. Kena baju kimia juga. Tak tahulah tu.